Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi pada hari ini dalam kelas reka bentuk dan teknologi. Baik, untuk hari ini kita akan lihat lagi mengenai cara-cara penghasilan produk. Cara penghasilan produk ataupun cara menghasilkan sesuatu barang. Bagaimana hendak menghasilkan sesuatu barang, ada langkah-langkah dia dalam penghasilan produk ni. Kita dah belajar sebelum ni, ianya ada 6 langkah untuk menghasilkan sesuatu produk. Okay. Kita tengok, awak boleh tengok gambar di depan ni ataupun boleh tengok buku teks muka surat 44. Kapal terbang mini dan bekas pensel. Yang mana sepatutnya untuk penghasilan produk ni, kapal terbang mini dan bekas pensel, sepatutnya kita kena lakukan di bengkel RBT. Ada bahan-bahan dia, kita kena buat dua produk ini. Tapi disebabkan keadaan sekarang ni, kita cuma belajar teori dahulu. Baik, dalam penghasilan produk, saya dah cakap tadi ada 6 langkah. Ada 6 langkah dalam untuk menghasilkan sesuatu produk. Yang pertama, kalau kita hendak menghasilkan sesuatu produk itu, kita mesti yang ini yang pertama, iaitu menjanakan idea. Menjanakan idea maksudnya kita keluarkan idea-idea untuk menghasilkan sesuatu produk. Biasanya kita fikirkan apa yang kita nak hasilkan. Sama ada yang paling bagus sekali, kita fikirkan secara berkumpulan, lebih pada 2 orang. Kita tengok satu yang ada di depan awak ni, tengok pertandingan penghasilan produk. Ini contoh adalah satu peristiwa yang berlaku di sebuah sekolah. Ada satu pertandingan penghasilan produk di mana ianya anjuran kelab RBT. Okay. Tema produk bebas. Menggunakan tema produk dia bebas, boleh buat produk apa pun menggunakan teknologi peralatan secara konvensional atau moden. Kita dah belajar mengenai peralatan konvensional dan peralatan moden. Yang ini dia nak cipta produk. Okay, murid-murid sekolah ni, dia masuk pertandingan penghasilan produk, dia nak mencipta satu produk. Kemudian dia akan boleh gunakan peralatan tradisional, peralatan konvensional ataupun peralatan moden. Konvensional atau moden. Tengok 2 orang satu kumpulan. Contoh yang ini. Yang pertama, okey. Kita tengok yang pertama ni. Kumpulan pertama. Dia menjana idea dahulu, Ke mana dia menjana idea? Tengok dia berbincang. Ni menjana idea. Kita boleh menghasilkan ukiran nama menggunakan pen 3D. Dia nak buat ukiran nama menggunakan pen 3D. Mana pen 3D yang ini? Pen 3D ni ada. Okay, dekat sekolah. Nanti dah buka sekolah, kita akan gunakan pen 3D tersebut untuk buat apa? Untuk penghasilan produk. Okay. Baik, kita juga boleh menghasilkan kapal terbang mini menggunakan pen 3D. Maksudnya ini dia sedang menjana idea. Murid yang ini, dia cakap, okay, dia boleh menghasilkan ukiran nama. Ini idea yang pertama. Murid yang ini pula, yang lelaki yang ini, dia cakap, kita juga boleh menghasilkan kapal terbang mini. Dia nak menghasilkan kapal terbang mini. Ini idea yang kedua. Ada 2 idea. Itu namanya dia menjana idea, berbincang, memikirkan. Okay, berbincang sesama, memikirkan idea. Apa yang nak buat. Kita tengok pula kalau murid kumpulan yang kedua.
Tengok dia ada mesin jahit tangan. Mesin jahit tangan. Mesin jahit tangan kita boleh menghasilkan bantal mini pelbagai bentuk. Ini idea dia. Idea murid yang pertama ni, dia cakap boleh menghasilkan bantal mini. Kemudian murid yang kedua pula cakap bukan pensel juga boleh dihasilkan. Ini idea dia yang kedua. Maksudnya keempat-empat murid ini ada dua kumpulan, dia sedang menjana idea. Menjana idea, memikirkan bersama-sama nak menghasilkan sesuatu produk. Itu langkah yang pertama dalam menghasilkan sesuatu produk, menjana idea. Baik, yang tadi langkah pertama, menjana idea. Bila dah mendapat idea tu dipersetujui oleh ahli kumpulan, maksudnya kena pilih satu idea. Dia ada banyak idea nak buat produk, mungkin lebih pada satu idea. Lepas tu pilih satu idea untuk membuat produk tersebut. Pilih idea yang terbaik, pilih satu saja. Yang ini tadi jadi yang kedua, langkah yang kedua selepas menjana idea adalah melakarkan reka bentuk produk. Ini contoh kumpulan yang pertama. Kumpulan pertama dia memilih untuk membuat kapal terbang mini. Ini idea yang murid seorang lagi tu diterima. Kumpulan tersebut dia terima nak buat kapal terbang mini. Jadi kena buat apa? Lakarkan reka bentuk. Jadi dia lakarkan lakaran 1. Lakaran ada banyak lah. Lakaran 2, nak buat kapal terbang mini, sama ada rupa dia macam ni akhir sekali ataupun rupa dia sebegini. Ada 2, mungkin ada 3 lakaran nak buat kapal terbang mini. Yang ini dia bagi contoh 2 sahaja. Manakala kumpulan yang kedua pula dia memilih untuk membuat bekas pensel. Jadi nak buat bekas pensel, kemudian dia perlu buat lakaran reka bentuk. Ni lakaran pertama, ni lakaran yang kedua. Di mana lakaran yang pertama ni, yang ni zip dia melengkung, yang ni zip dia terus. Jadi bila dah ada lakaran ni, barulah dia pilih pula. Tadi idea ada 2, pilih satu. Lepas tu buat lakaran ada 2, pilih satu yang terbaik. Ini cuma contoh saja. Tengok, lakaran terbaik boleh dihasilkan menggunakan idea lakaran 1 dan lakaran 2. Tengok, last sekali dia dapat lakaran yang terbaik. Dia gabungkan, juga boleh menggabungkan kedua-duanya sekali. Tengok apa yang digabungkan. Kita boleh tengok rupa depan dia, kepala dia ambil lakaran 1. Dia punya sayap dia ambil lakaran 1. Lakaran 2 yang mana? Ada juga bahagian yang lakaran 2. Maksudnya dia dah gabungkan kat dalam ni. Dia gabungkan lakaran 1 dan lakaran 2. Kemudian kita tengok pula lakaran terbaik dihasilkan yang sebelah kumpulan satu lagi, kumpulan murid perempuan tadi, menggabungkan idea lakaran 1 dan 2. Boleh juga digabungkan, tak semestinya pilih satu, boleh juga digabungkan. Yang ini contoh tadi lakaran 2, zip dia kat tengah ni, yang ni kat atas. Lepas tu dia gabungkan, dia bubuh satu je, lurus saja di atas. Jadi ini adalah lakaran terbaik untuk kumpulan 2, di mana digabungkan lakaran tersebut. Jadi dia akan pilih buat rupa produk macam ni, dan kumpulan 2 buat rupa produk macam ni, produk akhir dia rupa macam ni. Bagi langkah yang ketiga dalam penghasilan produk adalah menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Tengok lakaran tadi yang dah pilih tu, kemudian kita nilai dia dan kita buat penambahbaikan.
Kalau ada kita nak tambah lagi, ada nak kurangkan lagi daripada gambar produk tersebut, boleh dibuat. Kita boleh tambah ataupun kita boleh kurangkan supaya dia menjadi satu idea yang sangat-sangat hebat. Jadi contoh yang pertama, kapal terbang. Reka bentuk kapal terbang dibuat dalam catatan. Badan bentuk silinder, panjang 15. Kena adalah ini dia nak buat model, kena adalah ukuran dia. Ada sayap, ada kiri dan kanan, panjang berapa, ada ukuran. Ekor berada di belakang, ketinggian dan seterusnya. Jadi sesuai, benda ni semua sesuai. Kalau tak sesuai, ini dia buat satu catatan, dia buat checklist. Dia buat checklist. Maksudnya kalau tak sesuai, dia tanda dekat tidak sesuai. Lepas tu bagaimana nak sesuaikan? Contohnya katakanlah kalau kat sini dia tidak sesuai, lepas tu dia buat penambahbaikan. 6 tukar kepada 5, kurangkan 1. Okey, baru sesuai. Ni catatan dia, kena ada catatan dia. Juga reka bentuk bekas pensel, sama juga. Warna perang sesuai tak? Kalau tak sesuai, klik sini. Kalau tak sesuai, tukar balik. Tukar warna lain pula. Jadi supaya dia menjadi sesuai. Dan ini mestilah dibincangkan dalam ahli kumpulan. Zip warna perang, saiz, berapa saiz dia, 20 cm. Sesuai tak 20 cm? Boleh tak muat pensel? Kalau tak boleh muat, bubur tidak sesuai, tambah lagi, tukar dia punya panjang. Kalau terlebih panjang, tukar, pendekkan lagi. Maksudnya kalau dekat sini dia punya warna, saiz dan bentuk semua setelah dibincangkan oleh kumpulan tersebut, sesuai dalam checklist dia, sesuai. Jadi dekat sinilah, inilah nama dia, menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Yang ini tadi apa tadi? Yang ini adalah projek kapal terbang. Yang bawah ni adalah projek bekas pensel. Kemudian bukan sahaja kita menilai daripada segi rupa, yang ini dia menilai daripada segi rupa. Kita juga kena menilai dari nombor 4. Kita terus melompat ke nombor 4. Lepas 3, nombor 4 kita buat pula mengira kos dan bahan. Berapakah harga yang kita perlu bayar untuk membuat produk tersebut? Contoh yang ini, kapal terbang mini. Nak buat kapal terbang mini ni, yang macam mana rupa dia? Yang ini rupa dia macam ni, yang setelah dibincangkan dia ni dan mengikut lakaran yang sebelum tadi. Jadi apa yang diperlukan? Filamen pen 3D, harga 50 sen, kuantiti 5 meter. Maksudnya nak buat kapal terbang mini ni cuma perlukan filamen pen 3D sepanjang 5 meter sahaja. Mana harganya RM2.50. Kira kos, buat panjang macam ni, buat lebar macam ni, buat tinggi macam ni, harga dia semua RM2.50. Jadi kena tahu harga kos dia. Kemudian bagaimana pula kita mengira kos bekas pensel? Ini contoh buat bekas pensel, mesti ada benang. 1 unit harga 80 sen. Kapur tukang jahit 50 sen. Perlukan 1 unit kain yang bercorak, saiz dia 22 cm kali 22 cm, RM1.50 1 unit, RM1.50. Zip 50 sen. Jadi jumlah keseluruhan RM3.30. Nak buat bekas pensel, jumlah kos dia adalah RM3.30. Nak buat kapal terbang, kos dia adalah RM2.50. Ini adalah langkah yang keempat, iaitu mengira kos. Saya harap awak boleh faham sehingga langkah yang keempat. Tersambung pula langkah yang seterusnya. Baik, setelah lengkap 4 langkah, menghasilkan produk, kemudian masuklah langkah yang penting, iaitu langkah yang ke-5. Langkah yang ke-5 adalah
kita hasilkan produk tersebut. Tengok alatan yang diperlukan, bahan, inilah filamen dia. Filamen dia ni plastik ni. Ini pen 3D, perlukan gunting untuk memotong, perlukan kayu bulat untuk buat badan kapal terbang. Yang ini kita akan buat ni. Ini projek ni kita akan buat nanti bila dah buka sekolah. Tengok langkah-langkah dia. Ini sebenarnya panas, sebab tu ada tanda ni, panas. Pen ni panas, dia mencairkan plastik ni, supaya bukannya cair betul lah, supaya plastik ni mudah dibentuk. Jadi ini dia langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga ni buat badan kapal terbang. Langkah keempat buat sayap, lakar sayap. Ukuran dia berapa? Ukuran dia seperti yang dibincangkan sebelum ni tadi. Kemudian buat sayap menggunakan pen 3D. Kemudian dah buat sayap, buat dia punya bahagian ekor dia. Kemudian dia buat apa? Diperkemaskan untuk memotong yang lebih-lebihnya, lebih plastik tadi. Kemudian dicantumkan. Jadilah produk yang pertama, iaitu kapal terbang mini. Yang ni kita akan buat nanti. Seterusnya, kumpulan yang kedua pula, dia menghasilkan apa tadi? Dia menghasilkan bekas pensel. Ini menghasilkan produk ni, langkah yang kelima tadi. Menghasilkan bekas pensel. Apa peralatan diperlukan? Ini pembaris, ini jarum peniti, gunting kain. Ini adalah mesin jahit tangan. Gunakan mesin jahit tangan, tak perlu gunakan jahit tangan lagi, ini lebih mudah. Kemudian bahan, ini alat, ini nama dia bahan yang diperlukan. Ni bahan tadi, yang inilah yang dikira tadi dalam kos. Semuanya berapa harga dia? Semuanya harga RM3 lebih tadi. Tak silap saya, RM3 lebih semua ni untuk membuat bekas pensel. Jadi langkah satu buat apa? Tanda dengan kapur. Ni kapur tukang jahit, nama dia ni, warna biru ni. Kemudian dah tanda, potong. Ada tanda ni. Kena berhati-hati menggunakan gunting, sebab gunting kain ni biasa tajam. Kemudian yang ni pun berhati-hati sebab gunakan jarum peniti. Jarum peniti ni kita cantumkan kain dulu. Cantumkan kain sementara sebelum kita jahit. Kemudian dijahit. Jahit dengan cantuman tadi. Kemudian jahit zip pada bekas pensel tersebut. Kemudian yang keenam, buat lagi kemasan, buat dicek yang mana yang tak sempurna tu dibetulkan balik. Ni macam dia sedang memeriksa kualiti hasil produk tersebut. Dan akhir sekali jadilah bekas pensel. Ini langkah yang kelima, menghasilkan produk. Kemudian seterusnya adalah langkah yang ke-6. Langkah terakhir sekali adalah membentangkan produk. Maksudnya dia menceritakan, setiap kumpulan menceritakan produk-produk yang mereka buat daripada mula tadi, menjana idea sehinggalah menghasilkan produk. Dibentangkan dan ditunjukkan di hadapan rakan-rakan yang lain. Ini contoh yang ni pertama, dan yang ni yang kedua. Nanti kita akan buat di sekolah, nanti kita akan buat di bengkel. Kita ikut langkah ni semua, dan akhir sekali awak mesti membuat pembentangan produk awak. Awak kena ceritakan pasal produk awak. Kapal terbang macam ni, sayap dia macam ni, apa fungsi dia, yang ini apa fungsi dia. Sama dengan bekas pensel. Bekas pensel, buat pembentangan produk. Macam mana awak menjana idea, macam mana, apa bahan-bahan peralatan yang diperlukan, berapa kos yang terlibat. Kita cerita balik kat rakan-rakan kita, dan tunjukkan hasil kerja hasil produk tersebut. Itu adalah 6 langkah untuk menghasilkan produk. Harap awak semua boleh mengingat ke-6 langkah tersebut.
Baik, tugasan anda untuk hari ini adalah yang ni. Imbas kembali, imbas kembali apa langkah-langkah yang diperlukan untuk menghasilkan produk, iaitu yang tadi, yang pertama adalah menjana idea. Menjana idea bagi menghasilkan lakaran produk. Ini yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, dia buat lakaran. Buat lakaran reka bentuk produk. Kemudian buat apa? Yang ketiga, menilai maklumat pada lakaran. Kemudian membuat penambahbaikan. Ini langkah-langkah tadi nak menghasilkan produk tadi. Kemudian yang keempat, sini mengira kos. Kan dia ada jadual pengiraan kos, berapa duit diperlukan untuk menghasilkan sesuatu produk tersebut. Tengok tadi berapa duit nak menghasilkan kapal terbang mini, berapa duit untuk menghasilkan bekas pensel. Dia buat jadual, murid tersebut buat jadual, lepas tu masukkan kos yang diperlukan dan dijumlahkan. Kemudian ini yang kelima, hasilkan, buat produk tersebut. Buat produk tersebut. Dan langkah yang keenam adalah buat pembentangan hasil daripada perbincangan, hasil daripada perbincangan sehingga terjadinya produk tersebut. Buat pembentangan di hadapan rakan-rakan yang lain. Ini adalah langkah-langkah penghasilan produk. Jadi saya nak awak salin yang ini, langkah-langkah ni salin dalam buku tulis awak, ada dalam buku teks langkah ni tersebut. Jadi buat tajuk dia adalah langkah penghasilan produk dia. Tajuk dia langkah-langkah penghasilan produk. Kemudian buat nombor 1, ada langkah dia nombor 2, 3, 4, 5, 6. Baik, itu saja kelas kita pada hari ini. Kita bertemu lagi di kelas yang berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.